السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita menyambung pada pagi ini, hadirin hadirat, perbincangan tentang hukum hakam puasa. Masih lagi tentang hukum hakam puasa. Hari itu kita dah ambil kafarah uzma, kafarah terbesar, iaitulah orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan yang cukup syarat-syaratnya, iaitulah man afsada sawmahu fi ramadana yawman kamilan bijima'in tammin athimin bihi lissawm. Orang yang merosakkan puasanya pada bulan Ramadan. Syarat yang pertama, mestilah dia orang yang wajib berpuasa, ya, dalam bulan Ramadan, bukan dalam bulan lain. Dan puasa yang dia rosak itu mestilah puasa sepenuh satu hari. Ini tidak berlaku kepada dirinya selepas daripada dia melakukan perkara itu, perkara-perkara yang menghilangkan ahliyah, kelayakan dia berpuasa, seperti menjadi gila atau datangnya ataupun mati, ya, dengan jima' yang sempurna, jima'in tamin, bukannya dengan mengeluarkan mani dengan cara yang lain, bahkan dengan memasukkan hasyafah ke dalam faraj, ya. Athimin bihi lisawm, yang dia berdosa dengannya kerana puasa, bukan dengan sebab lain. Bukan seperti orang yang na'udzubillah min zalik, orang yang berzina atau orang yang tidak dikenakan padanya puasa, seperti orang yang dalam musafir, ya. Maka dia tidak terkena kafarah kerana dia memang orang yang tidak wajib atasnya berpuasa. Dan kafarah itu adalah membebaskan hamba sahaya yang mukmin, yang beriman. Hamba sahaya yang beriman. Hamba sahaya ni apa makna hamba sahaya? Apa dia yang duk cerita hamba sahaya ni, apa dia hamba sahaya? Ya. Hamba ni ialah orang kafir yang ditakluk, yang ditawan dalam peperangan jihad. Dan maksud perhambaan ialah ajzun hukmi qaimun bil badan, ya, satu kelemahan hukum. Maknanya dia ada beberapa hukum, beberapa restriction yang dia tak boleh buat dari segi hukum, bisababil kufr, disebabkan kekufuran. Jadi punca ar-riq ialah kufur. Jadi dalam Islam kita tidak ada macam konsep hamba hutang. Misalnya orang berhutang dengan orang, tak boleh bayar jadi hamba dia. Ini tidak wujud dalam sistem Islam hamba hutang masalahnya. Ya. Tapi perhambaan yang diiktiraf dalam Islam itu ialah perhambaan yang kita sebut sebabnya adalah kufur. Itu orang kafir tadi ditawan ataupun ditangkap ataupun ditawan lah, ditakluk dalam peperangan jihad. Ya, maka itu adalah cara bagaimana orang yang asalnya merdeka, asalnya orang itu bukan hamba, bertukar menjadi hamba. Kemudian setelah itu barulah dia boleh diperjualbelikan, dan kalau dia dapat anak dan sebagainya, maka itu barulah ada hukum-hukum yang tertentu, ya. Dan hukum perhambaan adalah harus, yakni dibenarkan dalam Islam kita memperhambakan orang kafir yang kita tawan dalam peperangan jihad. Dan hukum ini tidak akan mansukh selama mana
jihad itu berlaku sehingga datangnya Al-Mahdi. Dan hukum itu adalah harus, maksudnya kalau pemerintah Muslim melihat di sana ada keperluan untuk tidak membenarkan lagi orang Islam memiliki hamba, adakah dibenarkan? Ya, benar, harus. Dalil perkara ini banyak. Masalahnya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, bukankah beliau telah mengumpulkan mushaf atas 1 huruf, sedangkan asalnya Quran turun di atas 7 huruf. Tapi apa hukum baca Quran dengan 7 huruf ini? Harus. Ya. Tapi disebabkan situasi sudah berubah dan di sana ada keperluan untuk menyatukan umat Islam di atas 1 huruf, maka ditulis mushaf itu atas satu satu logat yang menyeragangkan, dan inilah qiraat yang 10 yang kita duk baca itu semuanya di atas 1 huruf. Yang di atas 1 huruf. Adapun 6 huruf dan lain telah ditinggalkan kerana asal hukum harus. Jadi harus pemerintah meninggalkan perkara yang diharuskan dan diilzamkan kepada rakyat dia satu perkara, tetapi itu tidak mengubah hukum dari segi asal. Tapi kalau kata datang macam Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak memberikan lagi zakat kepada muallaf di zaman beliau kerana bagi beliau Islam sudah kuat, dia tidak perlu. Itu juga ijtihad maslahah. Ya, jadi sekarang bila kerajaan tidak lagi negara-negara Islam kemudiannya bersetuju untuk tidak lagi mengambil hamba, kerana persetujuan itu dikatakan perhambaan ini juga dia adalah sebagai timbal balas. Kerana bila berlaku peperangan, tentulah ada orang Islam juga yang ditawan dan orang kafir memperhambakan orang Islam. Jadi sebagai balasan itu kita perhambakan juga orang mereka yang ditawan. Ya. Dan bila orang kafir sendiri dah setuju mereka tidak akan memperhambakan, maka kita juga bersetuju untuk tidak memperhambakan sebagai orang kata muqabalah. Walaupun hakikatnya hamba ini di barat wujud atau tidak wujud, hamba yang disebut sebagai sex slave, hamba seks itu wujud dan itu tidak diiktiraf oleh Islam. Itu tidak diiktiraf oleh Islam. Ya. Dan dalam Islam, hamba tidak, tujuan perhambaan itu ialah untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan dakwah. Jadi orang kafir yang ditawan dalam peperangan jihad, yang mana mereka itu tidak terlalu anti-Islam, tidak membenci Islam, tidak bengis dengan Islam, rakyat biasa yang hanya mengikut kerajaannya sahaja, maka mereka ini diberi peluang untuk tinggal bersama dengan orang Islam supaya mereka melihat Islam itu daripada pengalaman mereka sendiri. Sebab itu kita dapati hamba-hamba dalam Islam yang peringkat zaman salafus salih, mereka menjadi ulama-ulama besar. Ya. Kita sebut ulama-ulama besar. Ya. Contoh Humran misalnya. Humran yang meriwayatkan hadis sifat wuduk Nabi SAW daripada Uthman ibn Affan, ini maula Uthman ibn Affan. Asalnya hamba, kemudian dimerdekakan. Walaupun dah merdeka, dia tetap berkhidmat kepada tuannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak-anak murid dia adalah bekas-bekas hamba dia. Nah, dia ada Ikrimah, maula Ibn Abbas. Ikrimah ni hamba Ibn Abbas, ulama tafsir yang agung, yang besar. Ya, Ibn Abbas didik dia, ajak dia macam ajak anak. Ajak tafsir, ikat rantai kaki tangan. So, jadi hamba ini asal dia pun bukan Islam. Bila masuk Islam, perhambaan itu kekal. Ya. Perhambaan itu kekal kerana meraihkan bahagian ataupun maqasid untuk menjaga hak tuan. Ya, tetapi tuan ada hak untuk memerdekakan, dan Islam
lebih dahsyat itu, dalam Islam kita tidak ada galakkan untuk memperhambakan. Kita hanya ada galakkan untuk memerdekakan. Ya. Jadi sebab itu banyak kesalahan-kesalahan berlaku, kafarahnya ialah memerdekakan hamba. Ya. Diutamakan merdekakan hamba dulu. Apa pun kafarah, ya, yang first thing first come ialah merdekakan hamba. Kemudian kita ada galakkan ganjaran-ganjaran hadis supaya memerdekakan hamba yang telah dididik dengan Islam, yang masuk Islam, maka digalakkan untuk dimerdekakan, dibebaskan daripada belenggu perhambaan. Dan jadi hamba dalam Islam bukanlah satu yang tidak seronok, bahkan dia adalah satu kemuliaan dan honor. Ya, bukannya hamba dalam Islam ni bukanlah kata dia ni terseksa, ya, makan tak cukup, pakai pun setakat pakai cawat saja. Itu tidak ada dalam Islam. Dalam Islam, hamba makan apa yang tuan dia makan, pakai apa yang tuan dia pakai. Dia tidak ada di sana hamba hanya pakai cawat. Ya, tidak ada. Ya. Perhambaan dalam Islam begitu menarik, begitu unik, yang perlu diceritakan kepada orang bagaimana Islam melayan orang kafir yang ditawan. Bayangkan orang kafir ini mungkin ayahnya telah terbunuh, ya, kanak-kanak, ya, ibunya tidak ada lagi, atau wanita yang suaminya sudah terbunuh, ya, terpisah daripada keluarga. Islam ambil orang kafir ini tadi, duduk dalam rumah dia, menjadi keluarga dia, ya, menjadi keluarga dia, ya? Makan bersama, pakai pakaian yang sama, standard, ya. Bahkan bila disuruh buat kerja, bukan mana hamba ni macam, kalau kita faham hamba ni kena buat kerja, kan? Bukan macam itu. Tujuan hamba bukan untuk buat kerja, membantu. Bahkan kalau dia nak minta hamba dia buat kerja-kerja yang berat, dia wajib tolong, dia tak boleh suruh hamba dia buat benda yang lebih daripada kemampuan hamba dia macam tu saja. Dia macam suruh anak dia, macam suruh ahli keluarga buat kerja. Tidak lebih daripada itu. Hubungan tuan dengan hamba itu macam hubungan ketua keluarga dengan ahli keluarga yang lain lah. Kita suruh anak kita buat kerja, suruh bini kita buat kerja, suruh adik kita buat kerja. Ya, bukan hamba itu maknanya dia, ya, rasanya orang gaji pun lebih teruk daripada hamba. Hamba lebih bebas duduk dalam rumah tuan dia berbanding orang gaji. Orang gaji lah ni, kalau ni dapat bilik pun sempit, kadang-kadang di luar rumah. Hamba tidak boleh buat macam tu. Hamba tu ahli keluarga, kan? Dalam Islam kita tengok hamba khalifah mempunyai kedudukan yang hebat, mempunyai kuasa juga, subhanallah, kan? Jadi ini kita kena faham konsep hamba dalam Islam. Jadi kafarah dia adalah i'taqu raqabatin mu'minah bila 'iwadin salimatin an 'aibin yukhillu bil 'amal liyaquma bi kifayatih. Itulah dia membebaskan hamba yang beriman, ya, yang sejahtera daripada sebarang aib yang boleh mencacatkan amalan. Ini mestilah orang beriman, hamba itu hamba yang elok, tidak ada cacat, ya. Fa in ajaza 'anil raqabati wajaba shaumu syahrain mutatabi'ain. Kalau dia tidak dapat mencari hamba, maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wa yanqati'u at-tatabu'u bil iftar walau bi'udhrin illa nahwa haidin. Dan puasa kafarah, ya, akan terputus berturut-turut itu dengan dia buka puasa walaupun sehari dengan uzur. Seperti kata dia sakit. So bila dia buka puasa kerana sakit atau musafir, maka dia kena start balik 2 bulan. Walaupun dia dah puasa, katalah dia dah puasa 59 hari.
hari ke-60 yang sepatutnya dia cukup itu, dia tak sihat, dia buka puasa, maka dia kena puasa balik lagi 60 hari. Allahul musta'an. Okay. Kecuali kalau haid, misalnya nifas bagi perempuan, sebab orang perempuan walaupun dalam kafarah jima' ni dia tak kena kafarah pasal syarat-syarat nak kena kafarah jima' puasa ini ialah bijima'in tam, dengan jima' yang sempurna. Ini dia yang kena, mestilah dia yang membuat. Ya, ada pun orang perempuan dia tidak berlaku padanya jima'un tam, ya. Tapi orang perempuan ada benda lain yang dia kena kafarah. Ya. Sebagai misalnya, kalau dia langgar orang tak sengaja, ya, membunuh orang Islam dengan tidak sengaja, nas'alullah al-afiyah wa na'udzubillah min zalik, maka ini ada kafarah. Ya, bawa kereta, bawa motor, bawa lori, kan, orang naik lori langgar tak sengaja, dia ada kafarah, kan. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِهِمَا وَجَبَ إِطْعَامُ 60 miskina. Kalau tak mampu juga, maka wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. لِكُلِّ مِنْهُمْ مُدٌّ. Setiap seorang satu mud. مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ الْمُجْزِئِ فِي الْفِطْرَةِ. Yang daripada ghalib, makanan asasi negeri yang boleh dibayar fitrah dengannya. Itulah kalau negeri kita ini ialah beras. Jadi kalau dia makanan utama, jadi dia bayar kafarah kepada 60 orang miskin. Sebahagian ulama kata kalau dia buat jamuan makan, jemput 60 orang makan dengan hidangan yang sempurna, mana bagi makan nasi lah. Dengan jemput orang bagi minum air kosong dengan roti kosong, tak jadilah makan nasi, maka dapatlah. Bila mereka tu makan sampai kenyang, maka itu dikira dia telah melaksanakan kafarah. Ataupun macam sekarang ni nak senang, bayar online lah, bayar online RM4 ke RM4 sekarang sehari. Kan, maksudnya kalau seorang, kalau kata yang dia ni, dia kena kali 60 lah. Dia kena kali 60. Kemudian kata pengarang matan teks, wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-sawmi fi 6 mawadhi'. Dan wajib qada bersama qada itu imsak. Ini perkara penting. Ada orang dia tak boleh nak puasa hari itu sebab puasa dia batal. Tapi adakah bila puasa terbatal, dia boleh suka hati langgar hayat, makan tengah hari apa semua? Tidak, bukan macam itu. Ada kondisi yang orang itu dia wajib imsak, wajib menahan diri macam orang puasa walaupun dia dah puasa dia dah batal. Yang pertama dia kata ada 6 keadaan. Al-awwalu fi Ramadan, la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrih. Yang pertama, wajib imsak ini ialah khusus bagi puasa Ramadan. Puasa lain tak ada. Puasa sunat, kita tiba-tiba kita buat perkara yang membatalkan puasa. Puasa terbatal. Maka kita kata tak ada apa, tak wajib imsak. Ya. Yang wajib ini puasa Ramadan. Wathani ala tarikin ni itulah orang yang puasa yang muta'addin bi fitrihi, orang yang membuka puasa dengan ta'addi, dengan melampaui batas, seperti dia sengaja makan atau minum. Ya, maka puasanya batal. Ya, maka bukan bermakna lepas tu dia boleh makan, bahkan kalau dia terus makan dia berdosa. Contoh orang yang batal puasa dengan ta'addi macam mana? Macam orang yang ambil wuduk, dia berkumur-kumur dengan ayat yang lebih, sedangkan itu makruh, dia tahu benda tu makruh, kan? Tapi
dia sengaja dia pergi ambil ayak lebih, ambil ayak. Biasanya kumuk tu satu tapak tangan ni dia pergi cedok tapak tangan penuh kan. Lepas tu dia pun kumuk, ataupun dia sengaja pergi bubuh mulut dia bawah pek ayak nak kumuk kan. Perut tadah gitu, buk, tertelan ayak. Tertelan, dia bukan nak telan, dia saja nak bagi basah rangkung, nak bagi basah mulut, basah rangkung, basah mulut. Sekali noh tuk tertelan ayak. Ataupun dia sedut, selalu ambil, biasanya sedut hidung tu lebaki daripada ayak kumuk, tapi kali ni tak. Dia cedok ayak penuh tapak tangan, dua tapak tangan, dia sedut kuat-kuat ayak tu masalahnya. Dia mubalarah. Sedangkan mubalarah tu tak boleh ketika puasa. Maka tersedut termasuk ayak dalam perut daripada hidung. Maka orang ni puasa dia batal. Adakah lepas tu dia keluar daripada tempat wuduk, dia pun pergi buka periuk nasi, tengok tadi makan sok tadi ada lebih lagi, dia pun bismillah sarapan pagi. Macam tu ke? Dah, dia wajib tahan diri dia daripada segala perkara yang membatalkan puasa, dan dia wajib qada hari tersebut. Dia wajib qada hari tersebut. Ya. Orang yang apa? Yang mabuk dengan sengaja. Mabuk dengan sengaja yang menyebabkan diri dia mabuk. Ya, kemudian batallah puasa mabuk kan. Lepas tu kalau hilang mabuk tersebut, adakah dia kata tak apa saya ni main nasi seminggan? Tak. Dia kena tahan diri dia. Muntah dengan sengaja, adakah lepas muntah tu, ya, ini muta'addin lah. Kalau dia muntah tu sebab sakit, doktor kata awak kena muntah. Kalau awak tak muntah nanti sakit tak lega. Dia muntah dengan sengaja, kita kata puasa dia batal. Dan dia boleh makan, boleh minum, sebab dia bukan muta'addi, dia bukan orang yang melampau batas. Ini kita cerita orang yang nakai ni, yang loklak ni, yang saja nak pergi buat benda-benda bagi puasa batal, tapi dengan dia tak tahu bahawa perbuatannya itu tidak membenarkan dia untuk meninggalkan syiar puasa dengan cara menahan diri. Dalam keadaan yang sama dia wajib qada juga nanti lepas habis Ramadan, segera. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Orang yang buka puasa dengan tanpa uzur, dia wajib qada segera, on the spot. Habis 1 Syawal, 2 Syawal, dia dah kena qada puasa dia. Atau apa nama? Wasani ala tarikin niyati laylan fil fardi. Orang yang lupa niat. Ya, orang yang lupa niat. Dia terlupa niat, terlupa langsung kata esok nak puasa. Kan? Tak terlintas di hati dia kata dia nak puasa esok hari. Maka orang yang macam ni, adakah dia bangkit subuh tu, Allah, dia kata tak niat semalam, macam mana nak buat ni? Cari nasi lemak. Tak. Kita kata you kena imsak. You kena imsak. Tahan diri daripada segala perkara membatalkan puasa, dan hari itu you kena qada. Tapi macam kita sebutlah, orang yang macam ni, orang yang lupa niat ni, kita ada solution. Sama ada dalam kes ini, kalau dia tidak niat sebulan, taqlidan lil Malikiyah, kita ada the second solution, iaitulah taqlidan lil Hanafiyah, taklid kepada Hanafi, mazhab Hanafi, dan dia niat sebelum tergelincir matahari. والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه. Orang yang makan sok, dia ingat tak subuh lagi, ya? Dia pun makan, kan? Tiba-tiba dengar masjid bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kata sembahyang subuh dah, kan? Rupanya dia terjaga tu, ya, jam silap, kan? Dia ingat 5.30, rupanya 6.30, kan? Jadi nak buat macam mana?
Dia kena stop makan dan dia kena macam orang puasa, tapi dia kena qada lah hari tu. Dia kena qada lah hari tu, kan? Demikian juga yang keempat, orang yang menyangka dah masuk waktu maghrib. Dia pergi buka puasa, dia ingat dah maghrib, kan? Dia lepas asar tu dia terlelap, dia tidur. Jaga-jaga tu nampak gelap, kan? Dia pun kata, Allah terlewat dah ni, Nabi dah pesan buka puasa kena segera. Dia pun geluk ayak seteguk, kan? Geluk ayak seteguk. Lepas tu kawan dia pun masuk rumah balik. Main mana-mana? Balik semayang asak masjid. Asak lah. Lah, tak maghrib lagi. Asak tapi gelap nak hujan. Dah, dia kata ingatkan. Dah maghrib. Dah geluk ayak seteguk dah. Buat macam mana? Tahan diri. Tak boleh lepas tu terus makan. Macam ada kes dulu yang silap azan. Kan? Jadi muazzin azan silap. Orang di rumah kakak makan. Macam mana? Qadha lah. Umar bin Al-Khattab pernah jadi dekat dia keadaan yang sama. Kan? Dia kata apa? Tak ada apa. Kita qadha je lah sehari. Ada berdosa tak berdosa. Tapi dia kena qadha dan dia kena tahan diri dia. Bukan makna okeylah. Kita dah puasa pun dah terbatal. Marilah kita teruskan juadah kita makan awal. Tak. Kena berhenti. Tunggu tak pergi maghrib baru makan. Ya. والخامس على من بان له يوم 30 من شعبان أنه من رمضان. Silap kalender. Dia tak tengok TV, tak apa. Kan? Dia baca salah. Dia baca Saudi tak nampak anak bulan. Kan? Lepas tu, dia ingat tak puasa lagi hari ni. Dia pun macam biasalah bangkit. Minum ayak apa semua, nak pergi kedai. Dia kata, lah, awak kedai tutup pagi ni. Kan? Awak kedai tutup pagi ni. Esok nak puasa. Hari ni orang patutnya buka kedai. Orang kata apa, esok apa hari ni puasa dah. Semalam orang terawih apa tu dia lah. Dia kerja syih malam, tak tahu apa. Kan? Orang kata hari ni dah puasa dah. 1 Ramadan dah hari ni. Lah, dia kata. Awak nampak anak bulan? Nampak lah tu orang duk post kat Facebook sebenarnya ni. Ustaz Falak post foto anak bulan. Takkan tak tengok? Tak dan buka Facebook. Saya tak tahu. Itu buat kan lah. Dia kena imsak, kena tahan diri. Tak bolehlah makan, minum. Ya. Macam orang puasa tapi nanti dia qadha sehari. Sagi dosa, dia tak berdosa. Wasadis ala man sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadah wa istinshaq. Ini kita dah sebut di awal tapi dia Syekh asingkan. Orang yang tersedut ayak ketika dia berlebihan dalam berkumuk-kumuk dan istinshaq. Jadi samalah juga tadi kalau kita tengok macam orang yang jima' kan. Orang yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, dengan syarat-syarat yang kita sebutkan. Adakah lepas jima' tu dia boleh geluk-geluk ayak ataupun ulang lagi jima'? Kita kata kalau dia ulang sekali lagi jima', berdosa. Ataupun lepas tu dia pergi makan, geluk-geluk, berdosa. Orang yang konon-konon nak buat hilah, dah lah pertama buat hilah jahat dengan Tuhan. Macam Tuhan tak tahu. Kan? Dia makan dulu, lepas tu dia jima'. Dia kata tak kena kafarah. Tak kena kafarah tapi ta'zir lebih berat orang macam ni. Pasal apa? Dia jelas-jelas istihanah, menghina bulan Ramadan. Ya. Dan hakikatnya bila dia dah makan dengan sengaja, bukan bermakna lepas tu dia boleh pergi jima'. Ya. Jangan ingat bila tak kena kafarah maka benda tu lebih ringan. Sebenarnya bila tak kena kafarah maka dosanya begitu berat sehingga kafarah tak mampu nak menghapuskannya. Apa makna kafarah? Penghapus dosa. Ya. Jadi benda yang asalnya kena kafarah bila kita buat hilah, dengan hilah itu kita tak kena kafarah. Itu tak kena kafarah itu bukan kerana benda tu ringan tapi kerana dia dah menjadi semakin berat. Dosa dah semakin berat. Jadi kafarah sudah tidak tertanggung untuk menghapuskan dosa itu. Itu maksud
Kena faham. Kita puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bukan puasa duk pergi mengaji dengan ustaz merapu, duk pergi ajak cara-cara nak mengelakkan kafarah cewah. Dengan rasa tak bersalahnya, dengan muka selambut toyanya, kan? Ajak orang derhaka kepada Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dalam bulan Ramadan. Ada tak manusia jenis ni? Ada. Tapi mereka ada tauliah. Nampak macam mana? Kan? Tapi itulah hakikat. Kadang-kadang berlaku wujud manusia-manusia yang menggantikan tempat syaitan pada bulan Ramadan. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Tayyib. Kemudian musannif sebut pula perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tadi kita dah bincang hari itu, perkara yang puasa itu menjadi batal kerana tidak cukup syarat sah, ya, ataupun melanggar rukun. Ya, di antara rukun ialah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Jadi di sini musannif dia himpun setempat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Merangkumi perkara membatalkan puasa itu mungkin kerana hilang kelayakan sah puasa ataupun kerana melanggar rukun-rukun. Dia kata faslun fima yafsudu bil saum, fasal pada menyatakan apa yang membatalkan puasa. Yang pertama dia kata riddah, na'udzubillah min zalik. Yabtulu saumu bi riddah, na'udzubillah min zalik, dengan murtad, dengan kufur akbar, wal a'yadzu billah. Kerana puasa ibadat yang disyaratkan sahnya Islam. Wa haidin, dan haid, datangnya haid dan kita dah bincang dah. Wa nifasin aw wiladah, nifas atau wiladah, beranak. Beranak batalkan puasa. Jadi bila dia beranak di siang hari Ramadan, maka beranak itu membatalkan puasa. Wa jununin walau lahmah, dan orang gila walaupun sebentar. Wa bi irma'in, dan dengan pingsan. Wa sukrin ta'adda bihi, dan mabuk yang dia melanggar batas dengannya, yang dia buat bagi mabuk dengan makan ubat-ubat ataupun melakukan pergerakan ataupun cium hidu benda-benda yang boleh memabukkan, ya. In amma jami'an nahar, jikalau ia berlaku sepanjang hari. Ini ulama Syafi'iyah dalam masalah ni ada banyak pandangan, ya. Tapi yang disebut dalam musannif ini, dalam kitab ini, dalam musannaf ini, bahawa pingsan dan mabuk jikalau sepanjang hari. Mabuk sepanjang hari. Sepanjang hari ini daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidak sedap, tidak hilang kemabukan itu, maka ianya membatalkan puasa. Tapi kalau dia ada sedak walaupun sekejap, maka tidak membatalkan puasa. Ya, selain daripada makan, minum yang telah kita bahaskan sebelum ni, yang termasuk dalam rukun-rukun puasa, menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada muntah dengan sengaja, menahan diri daripada melakukan persetubuhan dengan sengaja. Ya, ini semua adalah rukun puasa. Yang mana kalau langgar rukun ini, maka batallah puasa tadi. Dan kita kata membatal puasa itu sama ada berlaku pada hilangnya syarat sah ataupun melanggar rukun. Tapi kalau dia niat berhenti puasa, syarat rukun puasa niat. Tapi kalau dia niat kata aku tak mau puasa lah, adakah batal puasa? Tidak batal puasa. Niat membatalkan puasa, tidak batal puasa. Berbeza dengan niat membatalkan solat. Ya. Jadi ini kita kena bezakan. Ya. Walaupun sebagian ulama kata ya batal, tapi
yang muktamad dalam mazhab tidak batal niat membatalkan puasa. Kemudian musannif kata wa al-iftaru fi ramadhani faslun. Al-iftaru fi ramadhani arba'atu anwa'. Kemudian dia nak bagi tahu jenis-jenis orang yang tak puasa. Jenis-jenis berbuka puasa di bulan Ramadan. Yakni tak puasa di siang hari lah, bukan buka puasa waktu maghrib tu. Kan? Dia kata yang pertama wajib. Ada orang wajib tak puasa. Wajib tidak puasa. Bahkan haram atasnya puasa. Siapa? Dia kata kama fil haidhi wan nufasa. Seperti wanita yang haid dan nifas. Ini haram atas dia puasa. Ya. Ataupun orang yang sakit teruk yang mengancam nyawa pun wajib buka puasa. Ya, doktor kata ni kalau tak buka ni boleh mengancam nyawa. Okay. Wajaizun kama fil musafiri wal marid. Dan ada orang yang diharuskan berbuka puasa, iaitulah orang yang musafir, orang yang sakit tidak berat ataupun sakit yang membolehkan. Syarat sakit ni apa? Musafir kita dah sebut, musafir itu mestilah musafir jaraknya ialah jarak qasar, iaitulah sejauh 81 km lebih, ya, 81 km dan ke atas, kan? Dan mestilah dia musafir sebelum masuknya waktu subuh. Maknanya dia dalam keadaan musafir, maka diharuskan baginya pada hari itu untuk dia tidak berpuasa. Dan hari-hari seterusnya dalam dia tempoh musafir untuk dia tidak berpuasa. Adapun jika dia musafir di tengah hari dah puasa, maka orang yang macam ini berhimpun padanya dua keadaan. Keadaan musafir dan keadaan tidak musafir. Maka dia dalam keadaan syubhah, maka dijauhkan daripada syubhah, maka dia tak boleh buka puasa. Dan kita dah bincang dah pada pandangan-pandangan berkenaan isu ini pada bab yang lalu. Demi orang sakit yang diharuskan buka puasa itu orang yang sakit yang harus baginya tayamum. Iaitulah apa dia? Yang harus baginya tayamum, iaitulah orang yang kalau dia tidak buka puasa, sama ada puasa itu akan melambatkan sembuh sakitnya atau melambatkan sembuh atau meninggalkan kesan sampingan yang buruk jikalau dia berpuasa, atau menyebabkan penyakitnya tidak sembuh, membawa kecelakaan. Maka ini adalah sakit yang membenarkan seseorang itu buka puasa. Adapun sakit yang ringan, sakit kepala, sakit telinga, sakit gigi, ya, maka ini pada asalnya tidak membatalkan puasa kecuali kalau dia perlukan makan ubat lah. Sakit yang sangat-sangat, ya, maknanya kalau dia berpuasa, maka sakit itu akan bertambah kuat. Daripada tadi ringan akan jadi makin kuat. Bila dia rasa sakit kepala makin kuat ni, tadi dia ingat sakit kepala biasa ni, kalau tidur lega lah ni, kan? Bangkit tidur sejam tak hilang sakit kepala. Dia kata tak boleh, nampak gaya sakit kepala ni kena telan Panadol lah juga, kan? Jadi yang macam itu, kalau maksudnya dengan dia berpuasa, sakit kepalanya bertambah. Sebab apa? Bila perut kosong, angin lagi, maka sakit kepala tu akan bertambah teruk. Maka yang itu dia boleh buka puasa. Demikian juga di antara orang yang diharuskan buka puasa ialah orang tua yang dah tak larat nak puasa, kita dah sebut. Wanita yang mengandung, wanita yang menyusukan, ya. Orang yang dahaga atau lapak yang melampau, orang yang dah dahaga sampai tahap tak tahan, yang boleh mengancam kesihatan. Ada juga orang yang hari panas sangat, kan, dia tak tahan, maka dibenarkan dia buka puasa. Untuk orang yang terlampau lapak, dia tak makan sok, terlepas sok, betul, pergi buat kerja berat, betul, jadi lapak gede, kan, sampai tak tahan, sampai nak gastrik, maka dibolehkan dia buka puasa. Bahkan hakikatnya orang macam ni dia termasuk dalam kategori sakit.
Dia kata wala kama fil majnun, dan orang yang tidak wajib berbuka puasa dan tidak juga harus. Jadi dia memang tak kena hukum puasa. Dia wajib pun tidak, haram pun tidak, harus pun tidak. Dia memang tak wajib puasa sebab dia orang gila, majnun. Kama fil majnun. Ya, orang yang memang tak wajib puasa asal. Kanak-kanak kecil yang belum baligh. Ya. Dia memang tak wajib puasa. Nak suruh puasa, tak suruh puasa. Terpulanglah kan. Puasa pada hak dia tidak wajib. Jadi kalau dia tak puasa pun kita tak kata dia harus tidak puasa. Dia memang tak wajib puasa. Kan? Wa muharramun kaman akhara qada' Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqa al-waqtu anhu. Dan orang yang haram buka puasa. Haram buka puasa ni ialah ni hukum asal lah. Orang yang cukup syarat-syarat wajib puasa Ramadan, dia dia kena berpuasa. Demikian juga puasa selain Ramadan, ada puasa yang haram dibuka. Yang selain Ramadan. Puasa sunat harus buka. Puasa qada, kalau kata ada hari lagi yang boleh dia nak qada, boleh buka. Tapi kalaulah dia dah melewatkan qada hak Ramadan tahun lepas, sekarang dah nak masuk Ramadan tahun ni, bulan Syaban hari tu ni, dia ada qada puasa 5 hari. Dia tangguh qada itu sampai lagi 5 hari nak Ramadan. Cukup-cukup nak masuk puasa. Kita puasa hari Khamis, dia Rabu, Selasa, Isnin, Ahad, Sabtu. Dia pun fikir, dia kata tak qada lagi. Sedangkan dia mampu qada sebelum tu, tapi dia sengaja melewatkan. Dan dia sengaja melewatkan itu pun harus kalau dia tidak puasa itu dengan uzur. Ya, tapi sekarang dia dah lewat sampai tinggal lagi berbaki 5 hari nak masuk Ramadan yang baharu. Maka haram melewatkan qada puasa sehingga masuk Ramadan yang baru. Sebab itulah orang yang melewatkan qada Ramadan sampai masuk Ramadan yang baru, dia qada lepas Ramadan yang baru, dia kena fidyah. Kerana perbuatannya itu adalah haram bila dia sengaja melewatkan. Walaupun asalnya harus. Tapi jangan sampai ke tahap jumpa Ramadan yang baru. Maka orang yang tadi 5 hari lagi ni, yang ni dia haram tinggal qada puasa dari 5 hari, tak boleh buka. Dia kena puasa macam dia puasa Ramadan. Ya, supaya dia sempat qada sebelum masuk Ramadan yang baharu. Ya. Kemudian dia kata wa aqsamul iftari arba'atun aidha. Jadi tadi dihukum buka puasa. Maka jenis-jenis buka puasa juga ada 4 dia kata. Dari segi hukum apa yang kena atas orang yang buka puasa. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Yang pertama, orang yang kena qada dan fidyah. Ya, kena qada dan fidyah. Wa huwa ithnan, dan ini ada 2. Al-awwal al-iftaru li khawfin ala ghairihi, wa thani al-iftaru ma'a ta'khir qada'in ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadhan akhar. Yang pertama, orang yang buka puasa kerana takut keselamatan orang lain, iaitulah ibu mengandung dan wanita hamil dan menyusu. Ibu mengandung dan ibu menyusu yang buka puasa kerana keselamatan anak, demi maslahah anak, bukan diri dia. Diri dia tak ada mudarat apa, tapi anak. Ya, susu terkurang. Dan sebagai doktor kata, you kalau puasa, you punya tubuh tak ada masalah, tapi anak you mungkin akan terjejas. So bila macam itu dia buka puasa, dia tidak puasa, maka yang ni dia kena qada dan kena fidyah. Demikian juga orang yang tadi kita sebut, melewatkan qada Ramadan sampai masuk Ramadan yang baru. Ya. Yang ini
Kalau dia tangguh lagi sampai Ramadan yang kedua, maka fidyah dia akan berganda. Ya. Ini dari segi yang mu'tamad. Tapi yang difatwakan dalam negeri Selangor ialah qaul yang muqabil asah, bahawa fidyah tidak berganda. Ya, maka qaul muqabil asah, fidyah tu tak berganda. Ya, maka dia bayar macam tu. Tapi dari segi hukum asal, fidyah berganda dengan makin lewatnya tahun. Ya. Wa thaniha ma yalzamu fihi al-qada'u duna al-fidyah. Ma yalzamu fihi al-qada'u duna al-fidyah wa huwa yakthuru kamughman alaih. Yang kedua, orang yang hanya wajib qada tanpa fidyah, dan ini ialah banyaklah. Seperti orang yang pengsan, orang yang haid, orang yang nifas. Ya, orang yang yang tadi tu termasuk ayak dalam hidung, ya, makan, ya, dengan sengaja. Yang ni dia wajib qada tapi tidak ada fidyah atas dia. Wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyatu duna al-qada wa huwa syekhun kabir. Orang yang hanya wajib bayar fidyah tapi tak wajib qada, iaitu orang yang memang dah tak mampu nak puasa, orang tua yang dah renta, dan orang yang kerja berat sepanjang tahun, yang memang tidak ada ruang untuk dia nak qada puasa sebab dia kerja berat sepanjang tahun. Jadi orang ini dia memang tak nak puasa. Hari apa pun dia tak ada ruang dia nak puasa. Ya? Jadi orang tua, orang yang ada penyakit yang tidak akan sembuh. Ya? Memang dia ada penyakit, yang dia penyakit ni memang bawa ke liang lahat lah. Dia sudah masuk di peringkat akhir daripada hayat dia. Dia menanggung sakit, yang sakit tu Tuhan jadikan di akhir hayat dia untuk kafarah dosa-dosa dalam hidup dia, sebagai menaikkan derajatnya di sisi Allah sebelum dia nak mati. Kan? Orang yang sakit macam ini dan dia tak nak puasa, maka dia hanya bayar kafarah, dan macam kita sebut, kafarah ni berdasarkan hari puasa. Maksudnya kalau dia nak bayar kafarah 3 Ramadan, dia kena tunggu masuknya 3 Ramadan baru dia boleh bayar. Dia tak boleh bayar kafarah 2 Ramadan sekali campur dengan 3 Ramadan pada hari kedua. Dia kena tunggu dah masuk waktu wajib puasa. Demikian juga yang wajib fidyah saja ni ialah orang yang mati dalam keadaan dia ada qada puasa, yang dia tak qada sampai terlepas. Dia ada masa untuk dia qada, kan? Lepas tu dia tak qada, lepas tu dia meninggal dunia, mungkin kerana kemalangan jalan raya atau apa, meninggal, dan dia tak sempat nak qada, sedangkan dia ada waktu. Bukan kata tak sempat tu tak dan, tapi maknanya dia lewatkan qada, maka katalah dia habis Ramadan, masuk Syawal. Syawal tu dia sihat, dia boleh qada masa Syawal. Masuk Zulqa'dah, Zulhijjah sihat. Mai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Kan? Masuk Syaban tahun tu, lagi sebulan nak puasa, dia meninggal. Kan? Dia meninggal. Hak yang Ramadan terlepas ada qada, dia tak qada lagi. Nampak macam mana? Orang yang macam ni dia dah mati dan dia meninggalkan harta. Dan dia ada harta. Dia ada tarikah. Maka wajib ke atas warisnya mengeluarkan setiap hari dia tak puasa itu 1 mud, 1 cupak fidyah. Fidyah. Ya? Jadi dalam mazhab Syafi'i, qaul jadid, orang yang ada qada puasa, yang dia wajib qada, lalu meninggal dunia tanpa mengqadanya, maka wajib ke atas warisnya jikalau dia meninggalkan harta. Jikalau dia meninggalkan harta, maka wajib ke atas ahli keluarganya mengeluarkan fidyah daripada hartanya itu. Tapi kalau dia tidak tinggal harta, maka sunat sahaja untuk ahli waris yang mampu untuk membayar fidyah bagi pihaknya. Sunat bagi ahli waris yang mampu untuk membayar bagi pihaknya. Kalau dia tidak meninggalkan harta, tidak wajib tapi sunat. Ini qaul jadid Imam Syafi'i berdasarkan hadis dalam At-Tirmizi. Jadi Imam Syafi'i, dia bagi dia hadis dalam Tirmizi lebih kuat berbanding hadis yang man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh.
Tapi fuqaha Syafi'iyah kata disebabkan hadis yang Imam Syafi'i pakai dalam Qaul Qadim, bila kita dah semak hadis ni lebih sahih sebab dalam Sahih Muslim, maka fuqaha Syafi'iyah kata kita gabung kedua-dua hadis ini kerana hadis Tirmizi juga sahih, disahihkan oleh Imam Syafi'i walaupun Tirmizi menganggap dhaif, tapi kita dari sudut pandangan ulama Syafi'iyah. Jadi mereka kata kita gabung dua-dua qaul ni, maknanya orang yang mati dan ada puasa yang dia tak qada dan dia wajib qada, maka ahli waris ada dua pilihan. Dengan syarat dia meninggalkan tarikah, dia meninggalkan harta. Dengan syarat dia meninggalkan harta. Maka dia ada dua pilihan. Sama ada dia berpuasa bagi pihak si mati ataupun bayar fidyah sahaja. Bayar fidyah sahaja bagi si mati. Tapi syarat nak wajib puasa pun sama. Syarat dia adalah kena ada harta pasal asalnya ialah fidyah. Itu dia ada rukhsah untuk berpuasa bagi pihak si mati. Kalau dia dah puasa bagi pihak si mati dan si mati tidak ada fidyah lewatkan puasa, maka tidak perlu fidyah. Ya. Dan kalau 30 orang adik-beradik dia sanggup puasa serentak sehari pada hari yang sama, 30 orang pakat puasa bagi pihak si mati ni dan dia ada 30 hari qada Ramadan misalnya contoh, maka selesai, satu hari itu selesai. Kan, hutang puasa dia dengan Allah Ta'ala insya-Allah Ta'ala. Wa rabi'uha la wala wa huwa al-majnun alladhi lam yata'adda bi jununih, dan orang yang tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah, iaitulah orang gila yang tidak mutaaddi dengan kegilaannya. Orang gila yang memang dia ada penyakit gila, dia tidak wajib qada. Ya. Dia tidak wajib qada pasal dia gila. Kan? Dia tidak wajib puasa pada asalnya, tapi ada setengah orang dia gila tu pada waktu tertentu. Dia tak makan ubat ke apa-apa dia jadi. Kan? Jadi bila dia tak makan ubat pagi tu, tengah hari tu dia jadi. Kan? Jadi puasa dia batal. Tapi adakah dia wajib qada atau fidyah? Dia tak wajib pasal dia bukan ahli. Dia bukan ahli. Demikian juga kanak-kanak kecil yang belum balik, orang kafir asli yang masuk Islam kemudiannya, mereka ni semua tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Dan qada puasa ini wajib secara tarakhi, secara bertangguh, kecuali jikalau dia mutaaddi, dia melampau dengan tidak berpuasa, ataupun orang yang murtad, ataupun orang yang meninggalkan niat. Tiga golongan ini dia wajib segera qada. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Masuk 2 Syawal dia dah kena qada. Demikian juga kes yang tadi kita sebut, bila dah tinggal berapa hari saja lagi nak Ramadan baru masuk, maka yang ni juga dia wajib segera melakukan qada. Kemudian faslun alladhi la yufattiru mimma yasilu ila al-jawfi 7 afrad. Dia nak bagi tahu perkara-perkara yang berlaku kalau berlaku tidak membatalkan puasa daripada perkara yang masuk ke rongga yang terbuka. Kan, rongga terbuka, hidung, mulut, lubang dubur, lubang kubul. Ya, kalau masuk benda dalam ini ke dalam anggota badan, ke dalam badan, maka membatalkan puasa. Tapi ada perkara-perkara yang masuk ke sini dia tidak batal puasa. Apa dia? 7 perkara dia kata. Ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrah. Yang masuk secara lupa, dengan lupa ataupun jahil, dengan syarat dia jahil tu jahil yang diberi uzur. Bukannya orang Islam yang memang lahir dalam keluarga Islam, mengaji, duduk negara Islam, tidak ada uzur lah. Atau ikrah, atau dipaksa, diugut, diancam nyawa. Kalau kau tak minum air ni, aku tembak hang lah ni juga, tak pistol kat kepala. Maka itu dimaafkan, tidak batal puasanya. Wa bi jarayani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrih. Demikian juga tertelan makanan
saki baki makanan tak sengaja. Dia tak sedar kata ada saki baki makanan melekat, dia pun nak telan ayat liak, telan-telan rup sekali ada makanan masuk saki baki. Jadi dia tak perasan ataupun dia tak mampu nak buang. Maka dimaafkan. Wa ma wasala ila al-jawfi wa kana ghubara tariq. Demikian juga debu-debu, habuk-habuk hak masuk dalam hidung, dalam mulut, tepi-tepi jalan. Angin main terbang, masuk habis dalam mulut hidung. Ya. Macam ribut pasiak laduk dari orang Arab. Dia tidak membatalkan puasa. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiqin aw dhubaban ta'iran aw nahwah. Dan apa yang sampai kepadanya dalam bentuk ayatkan tepung atau lalat yang terbang dan seumpamanya. Binatang, serangga masuk. Bukan dengan pilihan kita. Kita duduk tenganga, lalat masuk masalahnya. Kan? Atau semut masuk. Ya? Jadi itu tidak tanpa sengaja, bukan kita yang pergi makan, auzubillah min zalik. Maknanya itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga orang ayak tepung, orang dia buat kuih ni kan nak raya, buat kuih tepung apa semua tu, sebenarnya bila dia berterbangan, walaupun kita mungkin tak perasan, tapi dia bila kita sedut tu dia masuk kan, itu dimaafkan. Demikian juga asap-asap tepi jalan, orang bakar sampah, asap kereta, dia ada ain asap tu kan, pasal ya, itu dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan Allah jualah yang mengetahui apa yang benar. As'alullah al-karim. Betul musannif ada tutup. Ni penutup lah pasal dah habis kitab Safinatun Najah. Ini kita akan sambung nanti bila kita habis kitab. Kita tak habis lagi walaupun kitab ni dah habis. Okay. Jadi itulah dia bab puasa daripada Safinat An-Najah yang dapat kita ambil bersempena dengan bulan Ramadan ni. Alhamdulillah kita dapat ulang kaji serba sedikit tentang hukum hakam puasa, ya. Dan insya-Allah nanti kita ambil apa, sama ada kalau ada kesempatan masih lagi dalam bulan puasa, kita lepas ni kita akan balik kepada kitab asal yang sepatutnya. Mungkin kita akan ambil pada kelas yang akan datang serba sedikit hukum hakam zakat fitrah, zakatul fitri, ya. Lepas tu kita balik kepada kitab asal kita, iaitulah kitabus salah. Kita sepatutnya nak masuk kitab salat. Jadi kita akan balik kepada kitabus salah pada masa yang mendatang. Kalau kita tahu berapa hari semati tinggal puasa, kita bayarkan fidyah semati sehayat yang dia boleh puasa. Tak tahu. Kalau kita tak tahu, pertama sekali kita kena yakinlah kata dia ada tinggal puasa. Jadi setengah adat masyarakat yang tak betul ialah asal orang mati dia mai bawa berah, lepas tu dia buat seorang tarik, ya? Dia tak kira kan, maksudnya orang tu dia yakin tak yakin, puasa tak puasa, itu tak betul. Dia pun ambil daripada umur baligh, umur yang dia boleh balik 15 tahun sampai umur berapa dia mati, kira. Itu kita kata tak kena tu macam tu. Pasal apa? Pasal kita menuduh dia tak puasa. Mana kita tahu dia tak puasa? Kan? Jadi kita tak disuruh cari perkara yang tak pasti. Perkara yang tak pasti kita jangan mandai-mandai pergi tuduh orang. Kan? Pasal menuduh orang Muslim tidak puasa ini berat dan besar. Mana kita menuduh dia fasik. Itu satu. Kalau kita kata dia tak sengaja. Pasal kalau kata
puasa yang kita kata dia tak puasa itu puasa yang disebabkan bersebab. Mesti kita ingat sebab sakit. Ya. Kemudian kalau orang itu tinggal puasa kerana dia sakit dan sakit itu bawa ke mati. Dia memang duduk sakit. Bulan Syaban sakit, masuk Ramadan sakit, malam raya mati. Kita kata dia memang tak ada qada, tak ada apa. Pasal dia tidak ada kesempatan untuk qada, maka dia tak wajib qada. Dia mati dalam keadaan sakit sampai habis puasa. Ya. Jadi itu perkara yang kita kena faham. Ya. Jadi kalau kita yakin, kita pasti dia ada tinggal puasa yang dia tak qada, maka keluarkan. Kalau tak yakin, jangan duk pergi tuduh orang yang bukan-bukan. Jangan duk pergi tuduh orang yang bukan-bukan. Itu adalah perkara yang penting. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.